tertakrif menegak. Ini menegak. Okey, boleh faham ni? Positif menaik dari kiri ke kanan, negatif menurun, sifar mendatar, tidak tertakrif menegak. Boleh? Skrin gerak. Boleh dapat yang ni? Nampak ke 4 ni? 1, 2, 3, 4. Ada nampak semua? Dapat Okey. Ni 1, 2, 3, 4. Ini mesti catatkan positif menaik, negatif menurun, sifar mendatar, tidak tertakrif menegak. Okey, tengok gambar ni. Kita tengok gambar ni tanpa tengok jawapan dulu. Kita tengok gambar sahaja. Okey. Ada berapa garis lurus dalam satah ini? Kira sekarang. Berapa garis lurus? Tujuh. Okey, bagus. 7. Okey, yang lain nampak 7? Ophelia dapat 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kita ikut alfabet Kita ikut alfabet. Kita mula dengan garis AB. Okey. Apakah garis lurus AB ni? Adakah dia menaik, menurun, mendatar atau menegak? Garis AB. AB. Apa tu? Menaik, menurun, mendatar, menegak. Mana satu? Which one? Mendatar. Okey, bagus. Ophelia mendatar. Yang lain dapat ke? Mendatar. AB, mendatar. Betul? Setuju ke yang lain? Siapa setuju angkat tangan. Mendatar. Okay, good. Okay, kamu dah tahu dia mendatar. Jadi apakah nilai dia? Positif, negatif, sifar atau tidak tertakrif? Apa jawapan dia? Semua type. A, B. Apakah nilai kecerunannya? Tengok tadi. Mendatar, sifar. Ini ialah sifar. Faham? Semua faham? Angkat tangan. Siapa faham? Angkat tangan. Okay, good. Okay? Macam tu je. Nilai kecerunan yang tidak diberi koordinat hanya perlu kena pasti sama ada positif, negatif, sifar atau tak tertakrif. Okay, AB dah selesai. Lepas AB, C, D, E, F. Okay, E, F. Dari kiri ke kanan, apakah arah dia ni? Adakah dia menaik, menurun, menegak atau mendatar? Okay, E, F apa dia? E, F. Dari E pergi F. Dari E pergi F, adakah dia menaik atau menurun? Ya, dari tinggi pergi bawah. Dari tinggi pergi rendah. Dari atas pergi bawah. Kiri ke kanan Kiri ke kanan. Sini kiri.
Kanan. Okay, apa dia Ophelia? E pergi F. Adakah dia menaik atau menurun? Bukan. Yang lain, yang lain. Kamu dekat E, kamu pergi F. Naik ke turun? Kamu ke atas, kamu pergi bawah. Okay, menurun E atas, F bawah, dia kamu menurun. Bila kamu menurun, apakah nilai kecerunan itu? Positif, negatif, sifar atau tak tertakrif? Okay, mana satu? Okay, good, Hira. Negatif, okay. Catat sini, negatif. Negatif. Boleh faham? Angkat tangan. Okay, good. Okay, dah settle A, B, E, F. Lepas E, F, G, H. Okay, apakah nilai kecerunan GH? Tengok, dari G, dia pergi kepada H. Ini menaik ke menurun ni? G kepada H. Menurun. Okay, good. Wrong. Menurun. Nampak? Dia tinggi sikit, turun bawah. Jadi, apakah nilai dia? Apa nilai dia? Nilai kecerunan. Di mana satu? Apakah jawapannya? Negatif. Alright, good. Okay, ni pun sama. Walaupun dia tak securam ini, dia masih negatif. So, negatif. Okay, setakat 1, 2, 3. Siapa faham? Angkat tangan. Okay, good. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Okay, next. I, J. Okay, garis lurus I, J. I, J. Menaik. Okay, good. Ophelia menaik. Jadi apakah nilai kecerunan dia? Okay. Faham semua? Positif. Sini. List. Positif. Okay, faham semua? Alright. Okay. Turun negatif. Naik positif. Mendata sifar. Okay. KL. Okay, terus bagi tahu nilai. KL apa dia? KL. This one. KL. Ialah negatif. Okay, good. Kamu terus tulis. Negatif. Negatif. Okay, sini negatif. KLMN. MN apa? MN. Nilai dia apa? MN. What is this? Okay, positif. Good. So, positif. Okay, sini. Okay, yang terakhir. PQ. Okay, apakah arah PQ? Menaik ke, menurun ke, mendata atau menegak? Okay, menegak. Jadi menegak ni special case. Apa jawapan dia? Ini tidak tertarif. Okay. Menegak kita tak boleh kira pun dia punya kecerunan. Sini kamu tulis sini tidak tertakrif. Okay. Tidak tertakrif. Okay. Kita check balik. Adakah jawapan dia sama? EF negatif.
Tengok sini. EF negatif. EF negatif. Okey, betul. GH negatif. Betul. IJ positif. Okey, betul. KL negatif. Okey, betul. MN positif. Betul. Sifar. Okey, betul. PQ tidak tertakrif. Okey, semua betul. Okey, contoh 8. Siapa yang faham? Semua sekali dia faham. Angkat tangan. Okey, bagus. Macam tu je. Dia tak susah. Yang penting kamu tahu dia naik ke turun, menegak ke mendatar. Lepas tu dia nak tahu ni, 4 ni. Positif, negatif, sifar atau tak tertarik. Okay. Contoh 8. Okey, contoh 9. Apa dia nak? Kenal pasti garis lurus dalam raja di sebelah yang mempunyai nilai kecerunan terbesar, nilai kecerunan terkecil. Okey, ada berapa garis kat sini? 4. 1, 2, 3, 4. Okey, yang mana paling cerun? Okey, maksudnya dalam bahasa lain dia paling curam. Paling curam, dia paling nak dekat, paling nak tegak sekali tu, itulah yang paling curam. Jadi dalam 4-4 ni ada OJ, IH, KL, MN. Okey, mana yang paling curam sekali? Kalau kamu naik tangga kan, mana tangga paling curam? Itulah yang paling besar. Okey, tengok. Kecerunan paling besar sebab dia hampir nak menegak. Mencancang ni menegak. Jadi dalam gambar ni yang paling curam sekali ialah ini. MN kan? MN paling besar kecerunan dia. Jadi yang paling kecil apa? Yang paling landai. Mana yang paling nak terbaring? Garis mana yang paling nak terbaring tu? OJ, okey? Betul. So, jadi itu paling kecil. Okey, kita tengok sini. Ini paling besar. Paling besar. Paling besar. Ini paling kecil. Okey, sekejap. Itu saja. Boleh faham contoh 9? Angkat tangan. Contoh 9, faham? Dia hanya nak bagi tahu yang mana paling besar kecerunan, yang mana paling kecil. Jadi lagi dia tegak, lagi itulah dia besar. Alhamdulillah. Okey. Okey, itu dah selesai contoh 9. Ini pula contoh 10. Apa dia bagi tahu ni? Okey, dalam gambar ada hutan, ada rumah Jamali, kemudian ada tepi sungai. Ada 20 meter dari rumah ke sungai. Tepi sungai sini 40 meter, sini 10 meter, sini 50 meter. Ini kamu nampak macam ni, memang kamu terus kena pakai teorem Pythagoras. Okey, teorem Pythagoras. Lepas tu dia cakap setiap hari Jamali akan mengambil air di sungai. Kemudian pergi hutan mencari cendawan busut. Hitung kecerunan yang dilaluinya dari rumah ke hutan. Okay. Rumah ke hutan. Jadi kamu buat segitiga bersegi tegak.
Okay, teorem Pythagoras melibatkan segitiga bersudut tegak. Okay, rumah ke hutan. Macam ni lah. Ni rumah, hutan. Gitu. Okay, lepas tu pindah kat sini. Hutan atas, rumah bawah kan, sini. 10 meter ni. Sepuluh meter, sini 10 meter. Dapat 50 tolak 20. 50 tolak 20. Sini. Sini dapat 30. Okay, sini kira terus. Faham tak gambar ni? Segitiga ni boleh faham ke? Hutan, rumah. Okay, 10 meter tengok dalam gambar tadi. Kenapa ni 50 tolak 20? Tengok gambar 50 tolak 20. Kita nak yang sini je dia punya tinggi. 10 tengok bawah. Jadi kecerunan kita belajar rumus dia. Mencancang, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Jadi ini mengufuk. 10 mengufuk. Sini mengufuk. Menegak ini ialah mencancang. Okay. Jadi 30 bahagi 10. So 3 bahagi 1, 3. Jadi kecerunan dari rumah Jamali ke hutan ialah 3. 3 meter lah. Faham ni? Faham? Okay, bagus. Okay, tak apa. Kita tengok contoh B pula. Dia kata dari tepi sungai ke rumahnya. Okay, kamu sambungkan tepi sungai, buat satu garis. Okay, tepi sungai, buat satu garis, pergi ke rumahnya. Tarik sini. Kemudian satu lagi garis sini. Satu lagi garis sini. Okay. Lepas tu pindahkan di sini. Jadi rumah tepi sungai. Jadi ini dah ada 40. Sini tulis 40. Sini tinggi 20. Okay, ini ialah mencancang. Ini mengufuk. Jadi kecerunan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. 20 bahagi 40. Bagi 40, 2/4 mengecilkan 1/2. Jadi kecerunan dari tepi sungai ke rumah ialah 1/2. Boleh faham ke contoh 10? Siapa faham? Kamu dah salin, kamu tambah catatan yang baru lah. Mesti selesaikan pakai teorem. Okay, untuk contoh 10 ni, untuk kamu nak lagi faham, kamu mesti kena buat soalan yang sama macam contoh ni. Okay, kita cari mana soalan yang sama. Okay, dalam ni. Okay, kita tengok. Itu kan. Okay, ni 1. 10. 26 haibulan 10. Okay, kemudian. Okay, cikgu nak yang ni. Kita dah belajar
Positif dan negatif. Kita dah belajar positif dan negatif. So sekarang kamu plotkan dulu. Plotkan ni guna buku kamu, buku kotak. Sambungkan satu titik dengan satu titik dapat garis lurus. Tentukan koordinat dan lukis garis lurus. Dia nak positif atau negatif saja. Kamu tak payah kira pun. Mencancang bahagi mengufuk. Kamu terus cakap positif, negatif. Okay, ni 1, 6, 10. Tentukan kecerunan PQ. Okay, ni pun boleh. Okay, ni pun dah belajar tadi. Okay. So, untuk hari ini, tengok ni. Kan? Okay, kita dah cover contoh 8 sampai 10. Okay, contoh 8 kamu dah tahu macam mana dia positif, negatif, sifar atau tak takrif. Ada 4. Okay, untuk contoh 9 kita dah belajar yang mana kecerunan paling besar. Okay, kalau dia lah makin nak menegak tu lah kecerunan paling besar. Kalau dia makin nak terbaring tu ialah kecerunan paling kecil. Okay, contoh 10 ini kebat. Kamu kira kecerunan guna teorem Pythagoras. Okay, jadi untuk kamu punya latihan 26 Oktober buat ni menjana kecemerlangan. Buat soalan 1 positif atau negatif. Itu saja. Soalan 2 cari kecerunan. Soalan 3 yang mana kecerunan paling curam. Paling curam maksudnya paling besar. Okay. Dan last kali ni nombor 10. Dia bagi gambar bumbung rumah teres. Jika ketinggian bumbung itu kamu label lah ketinggian dia ialah 5 meter. Cari yang lain. Okay, ada soalan ke? Setakat ni boleh faham? Okay, siapa faham angkat tangan? Untuk hari ni. Okay. Okay, nanti cikgu akan reply kamu punya homework semalam. Kamu tak apa, kamu send je semula kalau kamu dah siap yang soalan hari ni. Cikgu akan check nanti. Okay, kita sambung dalam WhatsApp. Okay, thank you semua.